Kau kalau banyak tanya, kau kalau cuba nak lari, aku lepaskan gas beracun ni, semua dalam bilik ni mati. Mak kau mati, kau nak je tu? Assalamualaikum semua, apa khabar? Selamat datang ke channel Harith Tham Simon #Hari Semalam. Sekiranya korang baru jumpa channel ni, sudilah kiranya tekan butang subscribe, like video ni dan tekan butang notification kat bawah tu. Alang-alang tu, sudilah kiranya juga untuk sharekan video ni kepada kawan-kawan korang yang minat cerita-cerita misteri, jenayah, cerita-cerita seram, cerita-cerita hantu dan info-info. Benda-benda tu semua ada dalam channel ni. Malam ni aku nak cerita pasal kisah pilu seorang anak yang diculik dan dikurung selama 24 tahun oleh ayah dia sendiri. Ya, korang tak salah dengar. Ayah dia sendiri yang culik dia, kurung dia. Biasanya sebagai anak perempuan akan menganggap ayah dia, figure seorang ayah tu adalah macam boyfriend pertama. Sebab itulah lelaki yang faham dia, yang dia boleh bermanja-manja, dibelai, diberi kasih sayang dan memberi kasih sayang. Tapi benda tu tak berlaku kepada seorang gadis yang bernama Elizabeth Fritzl. Apa jadi kat dia? Duduk situ diam-diam, aku nak ceritakan kisah pilu Elizabeth Fritzl. Aku nak mulakan kisah ni dengan ceritakan dulu latar belakang mangsa dan pemangsa dulu. Pemangsa adalah ayah dia, Joseph Fritzl, yang dilahirkan pada 9 April 1935 di Amstetten, Austria. Masa Joseph ni umur 4 tahun, ayah dia gugur di medan perang. Sejak daripada tu, dia tinggal dengan mak dia. Mak dia ni pula sejenis yang panas baran. Pantang salah sikit, kena sesah je si Joseph ni. Namun begitu, dia membesar macam budak-budak biasa. Sekolah macam biasa. Dan bila dia habis sekolah, macam dah habis SPM, dia sambung belajar dalam bidang kejuruteraan elektrikal. Tahun 1956, masa tu umur dia 21 tahun. Dia kahwin dengan seorang gadis yang bernama Rosemary. 21 tahun dah kahwin muda dia ni. Masa tu pun dia dah kerja sebagai jurutera, dah jadi engineer lah. Zaman tu gaji lebat lah engineer. Tu pasal lah kahwin muda katnya. Sekarang tapi dia kerja sebagai jurutera kat satu syarikat ni tak lama pun. Beberapa tahun lepas tu, dia berhenti. Dia dah bosan lah kerja bawah orang ni. Dia nak jadi bos. Dia buka bisnes. Dia buat bisnes sewa rumah. Dengan kepakaran dalam bidang elektrik dan pembinaan, Joseph ni ubah suai rumah dia. Dia tambah tingkat atas dengan basement. Untuk itulah dia buat sewa, untuk sama ada orang nak sewa harian ke, mingguan ke, bulanan ke. Tu bilik, ada beberapa bilik dalam rumah dia, dia buat sewa. Tahun 1967, Joseph ni dah mula buat hal. Dia ni pernah pecah masuk rumah seorang jururawat dan rogol dia. Tengah-tengah rogol tu, pisau tu dia letak dekat leher kakak ni. Kau jerit, kau mati. Dan bukan tu saja serangan seksual yang dah dia buat dekat kawasan perumahan rumah dia tu, kawasan kejiranan rumah dia tu. Ada beberapa kes lain, termasuklah penyewa rumah dia tu. Kena tangkaplah si Joseph ni, kena penjara. Tapi tak lama, setahun je. Walaupun dia ni banyak kes jenayah, ada beberapa kes jenayah yang dia dah buat, isteri dia, Rosemary, tetap maafkan dia dan terima dia seadanya. Beruntung kan abang ni. Perkahwinan dia dengan Rosemary pun bahagia dan dikurniakan 7 orang anak. Dalam 7 orang anak ni lah munculnya Elizabeth, anak keempat daripada 7 orang adik-beradik tu. Sekarang ni latar belakang mangsa pula. Elizabeth Fritzl dilahirkan pada 6 April 1966. Dia dibesarkan macam biasa. Macam adik-beradik dia yang lain juga. Periang, bergaul sekolah macam biasa, berkawan dekat sekolah apa semua. Macam biasa je. Dan dia ni juga adalah anak kegemaran ayah dia, Joseph. Tahap kegemaran ayah dia tu, umur 11 tahun, Joseph pernah memperkosa Elizabeth. Tapi Elizabeth tak pernah cerita pun apa yang ayah dia dah buat kat dia kepada sesiapa pun, termasuk ibu dan adik-beradik dia yang lain. Tak pernah dia cerita. Dia simpan seorang-seorang. Dia pendam seorang-seorang. Masa umur dia 17 tahun, Elizabeth ni pernah lari daripada rumah. Dia ikut kawan dia. Of course lah dia nak lari daripada bapak dia tu. Tapi malangnya polis dapat jumpa dia balik 3 minggu setelah dia lari daripada rumah tu. Masa polis nak pulangkan balik kat keluarga dia, kat balai polis ni, polis tanya dia, kau ni dia kenapa dek? Lari pada rumah kau, ada masalah ke kat rumah? Elizabeth ni cerita yang dia pernah diperkosa ayah dia. Tu sebablah dia lari rumah. Dia tak nak duduk dekat rumah tu. Lagi-lagi ada ayah dia.
Polis tak layan cerita dia. Polis buat indah tak indah je. Sebab kawan yang dia ikut lari rumah tu adalah kawan yang remaja yang bermasalah dekat kampung dia tau. So polis anggap dia ni macam made up stories untuk raih simpati daripada polis. Kat sini aku dah start menyampah dah dengan cerita ni. Masa mak ayah dia Joseph dengan Rosemary ni datang balai nak ambil si Elizabeth ni, polis confront tau dengan bapak dia. Jumpa depan-depan. Tanya betul-betul depan-depan. Bang, budak ni cakap abang pernah rogol dia dulu, betul lah? Wish, itu anak aku lah. Takkan aku nak buat benda-benda tu kat anak aku, kata dia. Dia berselindung lah. Itu semua sebab kawan dia tu, hasut dia tu. Nampak permainan dia kat situ. So, polis pun cakap, okey lah, yelah. Dia pulangkanlah balik Elizabeth ke ibu bapa dia, ke keluarga dia. Dan masa ni lah, semua perancangan Joseph bermula. Disebabkan Elizabeth ni dah mula cerita yang ayah dia pernah perkosa dia, Joseph mula rancang sesuatu. Dia rancang untuk kurung si Elizabeth ni. Bawah rumah dia orang ni ada basement. Basement ni lah tempat bengkel tau. Bengkel si Joseph. Segala kerja-kerja kayu, pertukangan dia apa semua, itulah bawah dekat bengkel tu. Dan dekat bengkel basement tu lah tempat pertama kali Elizabeth diperkosa. Dengan kepakaran dalam bidang wiring elektrik dan juga pembinaan, Joseph mula buat satu bilik rahsia yang letaknya 6 meter ke dalam. Dah ke dalam, jauh ke belakang. Bilik rahsia tu sepetak kecil je. Memang ngam-ngam satu katil je. Siap dia masukkan elektrisiti, ada dia pasang lampu. Tapi itulah bawah tanah, tak ada tingkap. Dan dilengkapi dengan pintu besi elektrik yang ada pin, ada kod. Kod dia nak masuk tu, nak keluar masuk, si Joseph seorang ni lah yang tahu. Sepanjang dia buat bilik rahsia tu, tiap-tiap hari dia turun basement buat bilik rahsia tu, seorang pun dalam rumah tu tak tahu apa projek dia. Tak tahu apa yang berlaku dekat basement. Nama pun rahsia, kenalah pandai simpan. Tak macam korang, bila member cakap, jangan beritahu orang lain ayat tu juga yang korang guna kepada 38 orang yang lain. Buat dan akhirnya bilik tu siap sepenuhnya. 28 Ogos 1984, bermulalah mimpi ngeri Elizabeth Fritzl. Hari tu si Joseph ni panggil dia turun. Kakak, tolong ayah dekat bawah. Turunlah Elizabeth ni nak tolong ayah dia. Dia bawa Elizabeth masuk ke bilik rahsia tu, pergi dalam gitu kan. Elizabeth ni pun pelik. Tak pernah ada pun tempat ni sebelum ni. Sampai dekat bilik tu, dia suruh Elizabeth ni pegang pintu. Pintu besi tu suruh pegang. Sebab apa? Bila dia pegang, dia nak screw. Dia nak drill screw, ketatkan screw. Yelah kata si kakak ni Elizabeth ni. Dia peganglah pintu tu. Sementara tu si Joseph ni drill lah. Zen. Siap je, bila dah siap je dia drill. Okey, dah ketat ni, kata dia. Dia hayun pintu dia, hempas pintu tu. Sekali dengan Elizabeth, membuatkan Elizabeth tu tercampak masuk ke dalam bilik. Terkejut si Elizabeth ni. Joseph pun masuk balik bilik. Dia tekup dengan kain yang dah ada bahan kimia kat situ, membuatkan Elizabeth ni pengsan. Pengsan je kakak tu, dia pun terus letak atas katil, tutup pintu bilik tu. Dia tinggalkan budak tu dalam tu seorang-seorang, dia naik atas. Setelah beberapa hari, mak dia Rosemary perasan yang Elizabeth ni tak ada kat rumah. Tak balik-balik, tak ada khabar berita. Dia tanyalah adik-adik yang lain, anak-anak dia yang lain ni, kakak kau mana? Kau nampak kakak kau? Tak tahulah mak, kata dia. Dia cari satu rumah, tak jumpa. Tak ada, si Elizabeth ni tak jumpa. Dia tanya pula jiran-jiran, pun dia orang tak nampak. Dia tanya juga kawan-kawan Elizabeth, pun sama, tak ada seorang pun nampak kat mana Elizabeth. Tak ada seorang pun yang jumpa Elizabeth dalam beberapa hari tu. Rosemary dah mula risau, dia report polis. Joseph panik sebab dah sampai kes polis pula ni. Joseph turun ke bilik rahsia tu, pergi jumpa Elizabeth, paksa Elizabeth untuk tulis surat seolah-olah Elizabeth ni memang nak lari pada rumah. Kira surat macam, maaf mak, maaf ayah, saya dah tak nak duduk kat situ. Dia macam seolah-olah Elizabeth ni memang nak keluar, nak bebas tengok dunia luar, macam tu lah. Dah tulis, Joseph ambil, dia simpan surat tu. Joseph ni tak terus reveal surat tu, dia tak terus bagi bini dia ke apa, tak. Dia simpan sebulan, babe. Sebulan lepas tu, konon-kononnya dia jumpa surat tu dalam peti surat rumah dia. Barulah dia bagi bini dia. Ni, ada surat daripada Elizabeth. So, Rosemary tu pun buka, baca. Itulah isi tulisan dia, seolah-olah macam memang dia nak lari lah. Dia nak lari, dia tak nak duduk dah rumah tu. So, Joseph pun cakap kat bini dia, dah biarlah budak tu nak tahu sangat pengalaman hidup kat luar ni. Biar dia pergi.
Degil budak ni, memang tak dengar kata kata dia. Dan untuk menghentikan pencarian polis, Joseph dengan Rosemary bagi surat tu ke balai. Kononnya ni encik, memang anak saya nak lagi ni, so tak payahlah cari dia. Dia siap buat cerita yang kononnya Elizabeth ni join satu kumpulan ajaran sesat. So si Elizabeth ni ikut kumpulan tu, tak ke mana kumpulan tu pergi dia ikut je. Ingat tak tadi Elizabeth pernah lari kan sebelum ni kan? So sebab tu jugalah polis cakap, okey lah, biarlah, memang budak ni dah degil, biarlah, dia mungkin dah besar agaknya. Masa tu pun umur Elizabeth dah 18, so macam biarlah, at least kurang lah sikit kes yang polis nak handle, nak settle kan. So dia orang hentikanlah pencarian Elizabeth tu. Bila keadaan dah selamat untuk Joseph, bila dah tak ada orang yang cari Elizabeth ni, kat situlah dia start lah mula projek dia. Setiap hari dia akan turun ke bilik rahsia tu untuk memperkosa Elizabeth. Setiap hari dia akan beritahu bini dengan anak-anak dia, aku nak buat kerja kat bawah, tak ada seorang pun yang boleh masuk. Basement tu dah jadi tempat terlarang untuk keluarga dia masa tu. Tak ada orang boleh masuk, dia je yang boleh masuk ke basement tu. Sampaikan ada kalanya kalau dia bermalam dekat basement pun, bini dia dah tak kisah dah. Kononnya macam si Joseph ni rajin sangat buat kerja, rajin kepala dia. Dia bermalam tu untuk apa? Untuk bersama dengan anak dia lah. Budak tu makan pula macam mana? Seminggu sekali je dia bagi. Dengan bilik tu sempit, tak ada tingkap, tak ada udara masuk, tak ada sirkulasi udara, sesak sangat bilik tu. Selain daripada diperkosa, Elizabeth juga beberapa kali dipukul, diikat, digotan kalau dia nak memberontak untuk keluar. Bilik tu kalau musim panas, panas kau. Kalau musim sejuk, sejuk kau. Bawah tanah, babe. Tahap dah tiap-tiap hari kena perkosa dengan bapak dia, Elizabeth ni dah sampai menyerah dia. Macam, berserah je lah diri, kata dia. Bila dia dengar je bunyi tapak kaki yang mendekat ke arah pintu bilik rahsia tu, dia pun macam, okey, dia dah tahu dah apa. Okay, macam, okey lah, aku buat je lah benda ni, kata dia. Setelah beberapa bulan Elizabeth dikurung, Joseph ni mula kesian kat dia. Yelah, duduk bilik dah lah sempit, sorang-sorang. Dia lepaskan ke? Tidak. Dia bawa makanan lebih kerap. 2-3 kali seminggu. Kalau dulu seminggu sekali je. Dia bawa juga tong air, macam bekalan air, letak dalam bilik tu. Macam dia pasang kuku lah dekat bilik tu, kononnya. Dan untuk hilangkan bosan Elizabeth, dia bawa juga buku-buku untuk Elizabeth tu membaca. Sweet kan? Yelah, tapi layan kena tetap layan. Daripada bulan dah bertahun dah pula, Elizabeth tinggal dekat ruangan rahsia dekat bawah basement tu dan melayan nafsu binatang ayah dia ni. Pada November 1986, Elizabeth mengandungkan anak ayah dia untuk kali pertama. Kali pertama? Tengok dah sampai habis. Kandungan tu hanya bertahan selama 10 minggu. Elizabeth mengalami keguguran dekat bawah tu, dekat bilik rahsia tu. Dia hadap seorang-seorang je benda tu. Lepas dah mengandung, lepas dah gugur, Joseph tak berhenti juga untuk menggunakan Elizabeth sebagai tempat pemuas nafsu dia. Terus jadi lagi benda tu berulang-ulang kali, tiap-tiap hari. Tahun 1988, Elizabeth hamil lagi. Tapi kali ni anak tu selamat dilahirkan pada 30 Ogos 1988, bayi perempuan yang diberi nama Kirsten. Kat mana pula dilahirkan budak tu? Ya kawan-kawan, dekat bilik rahsia tu juga dah lahir anak seorang. Aktiviti pemerkosaan tu tetap berjalan ya kawan-kawan. 2 tahun lepas tu, 1 Februari 1990, anak kedua Elizabeth dan ayah dia sendiri dilahirkan. Bayi lelaki yang diberi nama Stephen. Masa Stephen ni lahir, bilik rahsia tu dah diubah suai, direnovate. Joseph ni upgrade sikit lah bilik tu sebab dah ada 3 orang lah, mak dengan anak dia 2 orang kan duduk bawah tu. Dia tambah bilik, buatkan ruang makan, tambah perabot sikit, tambah barang-barang elektronik sikit, ada peti sejuk, ada oven, TV pun dia letak dalam tu supaya dia orang ni tak boring lah dalam bilik tu. Joseph siap upgrade soundproofing lagi dalam bilik tu supaya suara budak-budak tak kedengaran sampai ke tingkat atas. Selain soundproofing, dia upgrade juga sistem keselamatan untuk si Joseph ni lah. Dia tambah lagi beberapa pintu untuk sebelum sampai ke bilik tu, dia tambah lagi beberapa pintu supaya lagi susah orang nak cari, lagi susah nak masuk. Pintu tu pintu elektrik lah, pintu besi elektrik yang ada kod tu dia seorang itu.
Maka tinggallah Elizabeth dalam bilik rahsia itu bersama dua orang anak dia, Kirsten dan Stephen. Dan terjadi lagi 29 Ogos 1992, anak ketiga pula dilahirkan. Bayi perempuan yang diberi nama Lisa. Dah ada 3 orang budak pula bawah tu. So Joseph ni duk fikir, muat ke untuk berempat pula duduk dalam tu. Fikir, Joseph dapat satu idea. Masa baby Lisa ni umur 9 bulan, dia bawa baby Lisa ni naik ke atas dalam kotak tau. Dia letak depan rumah dia malam-malam. Esoknya, dia buat terkejut. Dia konon-konon terkejut. Sayang, ada orang letak baby lah depan rumah kita, kata dia. Rosemary pun datang tengok. Rosemary ni betul-betul lah terkejut sebab tak sangka lah, tak pernah pula ada orang letak baby depan rumah. Dalam kotak tu ada satu nota yang tak tahu daripada siapa. Kononnya minta keluarga Joseph ni jagakan baby tu. Joseph ni buat comel dengan bini dia, macam, sayang, dah lama kita dah tak ada baby kan, kita dah lama tak ada baby, boleh tak kita jaga baby ni? Dia buat comel lah, macam alah gitu-gitu kan. Rosemary ni tengok laki dia comel-comel yang sweet-sweet macam tu, teruslah luluh hati dia. Yelah bang, jomlah kita jaga baby ni, kata dia. Jagalah Rosemary dengan Joseph ni baby Lisa tu. Yang dia tak tahu, baby Lisa tu adalah anak suami dia dan cucu dia sekaligus. Tak sampai situ saja ya kawan-kawan. Ini aku fast forward ni tau. 26 Februari 1994, anak keempat dilahirkan. Bayi perempuan yang diberi nama Monica. Joseph buat benda yang sama macam dia buat dekat baby Lisa sebelum ni. Letak bayi tu malam-malam depan rumah, depan beranda rumah, dia letak kat kerusi. Besoknya buat terkejut. Ada baby lagi, kata dia. Buat comel. Rosemary ni pun cakap, okey, kita jaga baby ni. 2 tahun lepas tu, 28 April 1996, Elizabeth lahirkan anak kembar kali ni. Dua-dua lelaki. Tapi salah seorang bayi tu hanya bertahan hidup 3 hari aja. Mayat bayi tu, Joseph bakar, babe. Kalau nak buang, mesti ada orang akan jumpa. Kalau nak tanam, dia tak tahu nak tanam kat mana. So, dia bakar, babe, baby tu. Yang hidup diberi nama Alexander. Joseph buat lagi modus yang sama. Ada baby depan rumah, ambil, jaga. 16 Disember 2002, seorang lagi lahir. Bayi lelaki diberi nama Felix. Disebabkan Rosemary ni pernah mengadu dekat Joseph yang dia dah tak larat lah nak uruskan budak-budak, nak uruskan anak. Dah ada 3 orang baby dah masa tu. Anak dia aja dah 6 orang. Lepas tu tambah lagi dengan 3 orang, dah 9 orang dah. Rumah tu pun dah penuh. So Rosemary ni mengadulah kat dia macam, dah lah, kalau ada baby lagi kita hantarlah kat rumah kebajikan ke apa, kata dia. Tak jadilah Joseph ni buat modus yang sama kepada si Felix tu. Felix pun tinggal bersama dengan ibu dia, Elizabeth, dalam bilik rahsia tu. Okey, aku rasa korang mesti dah pening dah berapa orang ni anak dia. Kita recall balik, okey? Anak pertama dan kedua, Kirsten dan Stephen, tinggal dekat bilik rahsia bersama ibu dia. Lepas tu lahir Lisa, Monica dengan Alexander. Alexander ni yang kembar seorang meninggal tu kan. Yang Lisa, Monica dan Alexander ni duduk dekat atas, dekat rumah utama. Lahir pula Felix ni, dia tak jadi bawa naik atas, dia letak sekali dekat bawah. So 3 dekat basement dengan Elizabeth, 3 dekat atas dengan nenek dia. 6 orang, babe, anak dia. Anak Elizabeth dengan ayah dia sendiri. Sepanjang dikurung dalam tu, bilik rahsia tu sendiri dah beberapa kali diupdate, dibesarkan untuk keselesaan penghuni dekat bilik rahsia tu. Yelah, dah makin lama makin ramai kan duduk dalam tu. Dan walaupun selalu diperkosa dan diseksa oleh ayah dia tiap-tiap hari, Elizabeth tetap memberi pendidikan yang terbaik untuk anak-anak dia. Dia ajar dia orang ni membaca, menulis, melukis, mengira. Kira macam homeschooling lah. Sebagai budak-budak kecil, anak-anak Elizabeth ni pun selalu tanya Elizabeth dengan Joseph, kenapa kita kat dalam ni? Ni tempat apa ni? Ni betul ke? Ni apa ni? Tempat ni tempat apa? Kenapa hanya ada kita je? Tapi pertanyaan tu ditutup dengan ancaman oleh Joseph. Kalau diorang ni banyak tanya, kononnya Joseph akan lepaskan ada satu gas beracun yang akan bunuh semua dalam bilik tu. Padahal tak ada pun. Ancaman ugutan je. Takut lah budak-budak ni. Kau kalau banyak tanya, kau kalau cuba nak lari, aku lepaskan gas beracun ni, semua dalam bilik ni mati. Mak kau mati. Kau nak macam tu? Macam itulah yang dicakapkan budak-budak tu. Walaupun dah ada 6 orang anak, 7 kali hamil, pemerkosaan tetap berjalan seperti biasa. Daripada mulanya terpaksa, sampai dah berserah, dah pasrah dah. Ancaman pula, ugutan pula bukan kepada dia je, dah membawa ke anak-anak pula.
Selain daripada anak 3 orang kat bawah tu pun, Joseph selalu juga mengancam untuk apa-apakan anak-anak Elizabeth yang dekat atas. Kita dah masuk ke bahagian yang aku seronok gila nak cerita. Tahun 2008, polis Austria dia buka balik kertas siasatan lama tau. Dia buka balik kes kehilangan Elizabeth dulu tu. Ada seorang polisi ni, polis otai, dia tertanya mana Elizabeth ni apa jadi kat dia, hidup lagi ke tak. So dia buka lah balik kertas siasatan tu, kira macam kaitan dengan segala barang-barang bukti yang ada kaitan dengan Elizabeth dulu tu, dia keluarkan balik. So dia orang mulakan siasatan lanjut, tapi bahagian kira dalaman je lah, dia tak macam sebarkan ke media ke, tak ada. Sementara itu, pada 19 April 2008, anak Elizabeth yang pertama, Christine, tiba-tiba pengsan dekat dalam bilik rahsia tu. Paniklah Elizabeth. Dia minta Joseph bawa Christine ni pergi hospital. Mula-mulanya Joseph tak bagi. Saya tak payahlah, aku bagi makan ubat je. Yah, dah pengsan ya, kata dia. Nak bagi makan ubat macam mana? Tak sedar diri budak tu. Merayu. Ayah dia pun cakap, yelah, aku bawa pergi hospital, kata dia. Tapi, hanya Joseph dengan Christine je yang keluar. Yang lain tinggal dalam tu. Joseph suruh Elizabeth tulis surat keadaan anak dia. Terangkan macam mana keadaan anak dia bila dia pengsan, sebelum pengsan kenapa, dia ada mengadu sakit ke apa. Tulis semua detail. Lepas tu dia ambil surat tu, dia bawa lah si Christine ni ke hospital. Dia dokong Christine, senyap-senyap, masuk dalam kereta, pergi hospital. Kau bayangkan Christine masa tu, tahun 2008 tu, budak tu lahir tahun berapa tadi? 1988 dah nak dekat 20 tahun lah budak tu. Dah besar lah. Dia pula dah tua masa tu. Boleh dia dokong Christine ni senyap-senyap, tak ada orang nampak lah tu, masuk dalam kereta, bawa pergi hospital. Style tak style. Sampai je hospital, Joseph hantar Christine ke emergency sekali dengan surat tu. Joseph hanya tunggu bila si doktor ni datang untuk beritahu kenapa dengan Christine. Maknanya diagnosis apa. Rupanya Christine mengalami kegagalan buah pinggang. Dapat tahu je dia terus belah. Balik terus je. Masa sampai hospital tadi, Christine masih dalam keadaan tak sedar diri tau, masih pengsan. Bila Christine sedar, pihak hospital, nurse-nurse ni pun pergilah jumpa dia. Tanya kat dia siapa ahli keluarga yang terdekat supaya boleh ambil bawa balik kan. Untuk dihubungi lah keluarga terdekat yang untuk dihubungi. Christine masa tu dah macam orang gila dah. Takut dia tengok orang ramai macam tu. Lepas tu bila sedar-sedar kat tempat lain, kau bayangkanlah 20 tahun kau duduk dekat tempat yang sama, orang yang sama, hari-hari, tiba-tiba satu hari kau tidur ataupun kau tak sedarkan diri, kau sedar kau dah kat tempat yang lain langsung dengan orang yang ramai yang kau tak kenal seorang pun. Panik budak tu. Macam orang gila. Dia macam, weh aku kat mana? Macam tu je. Dia tak, orang tanya pun dia macam takut-takut nak jawab. Dia banyak diam lah. Dia macam takut lah. Macam orang yang tak betul. Pihak hospital mula curiga sesuatu. Sebabnya orang yang hantar Christine ni, si Joseph ni, hanya datang untuk hantar je. Lepas tu balik tak muncul-muncul. Tak macam ahli keluarga yang hantar ahli keluarga lain masuk hospital. Selalunya kalau katalah kita hantar ahli keluarga, mak ayah ke anak ke pergi hospital, kita akan tunggu berjam pun tak apa. Kalau balik pun kita akan datang balik. Tapi benda tu tak berlaku pada Christine. Maknanya orang yang hantar Christine, Joseph ni tak. Dia dah hantar, dia drop, dia tinggal. Lepas tu tak datang balik. Si Christine ni pun tak bercakap-cakap. Dia tak beritahu siapa ahli keluarga dia. Pihak hospital telefon polis. Manalah tahu polis boleh handle. Mungkin juga polis ada kena-mengena dengan ada orang yang hilang ke kan. Ada orang report orang hilang ke. Polis datang hospital cuba pula bercakap dengan si Christine. Pun Christine ni tak nak bercakap. Salah seorang nurse bagi surat yang si Joseph bagi sekali, yang surat yang Elizabeth tulis tu, bagi dekat polis. Satu kejanggalan yang polis jumpa dalam surat dari hospital tu. Ingat tak tadi aku cakap polis tengah buka balik kes siasatan kehilangan Elizabeth? Bila polis bawa balik surat yang daripada hospital tu dan polis letak sebelah-sebelah dengan surat yang Elizabeth tulis yang dia nak lari sebab nak bebas dulu tu, ingat tak? Surat tu tahun berapa? 1984. Letak sebelah-sebelah, tulisan sama babe. Bukan setakat tulisan tangan, bukan setakat bentuk tulisan je yang sama. Gaya penulisan pun sama. Contoh kata, ada beberapa short form yang sama. Lepas tu ada perkataan yang tak pakai short form. So pattern surat tu samalah. Sama dengan daripada surat hospital dengan surat tahun 84 tu.
dan polis mula memasang syakwa sangka terhadap Joseph. Sebab yang hantar Christine tu siapa? Joseph. Sementara itu di bilik rahsia bawah tanah, Joseph beritahu Elizabeth keadaan Christine ni. Dia ada sakit buah pinggang, semua dia beritahu. Sedihlah Elizabeth ni, risaulah dia, dan Elizabeth merayu dekat ayah dia bawa dia pergi jumpa Christine. Memang tak bagilah Joseph ni, memang taklah nak bagi dia keluar daripada bilik rahsia tu. Sampai melutut Elizabeth ni dekat ayah dia. Tiap-tiap hari dia merayu, tolonglah ayah, tolonglah bawa saya jumpa Christine. Sampailah akhirnya Joseph bersetuju, tapi dengan syarat Elizabeth dengan Felix je. Felix anak terakhir dia ni, sebab Felix kan budak lagi. Ni Elizabeth dengan Felix je yang boleh keluar. Stephen tinggal dalam bilik tu untuk dijadikan tebusan. Kalaulah andai kata si Elizabeth ni cuba lari, Stephen tu kena bunuh lah. Kat luar pula, polis yang dah mula curiga dengan Joseph bekerjasama dengan pihak hospital. Andai kata Joseph ni muncul dekat hospital, cepat-cepat beritahu polis. Dan dengan perancangan Joseph, 26 April 2008, secara senyap-senyap Joseph seludup keluar Elizabeth dengan Felix, masuk dalam kereta, pergilah diorang ni ke hospital. Setelah 24 tahun tinggal di bilik rahsia bawah tanah tu, akhirnya Elizabeth dapat tengok awan. Sesampainya tiga beranak ni dekat hospital, seperti perancangan pihak hospital dengan polis, bila hospital nampak je Joseph masuk dalam hospital tu, dia terus telefon polis, "Tuan, Joseph ada dekat sini." Ni makin excited ni, makin excited nak cerita ni. Tak sampai sejam lepas tu, polis pun serbu hospital. Nampak je muka Joseph, polis terus tahan Joseph. Joseph ditahan dekat lobi hospital, Elizabeth dekat ward Christine tadi tu. Dua-dua kena angkat pergi balai. Tapi secara berasingan, Joseph, satu tim ni bawa Joseph, satu tim lagi bawa Elizabeth dengan Felix. Sampai ke balai polis, kedua-duanya disoal siasat, juga secara berasingan. Masa Elizabeth disoal siasat, tanpa banyak bunyi, tanpa banyak soalan panjang-panjang, polis keluarkan surat yang diorang dapat daripada hospital. "Ni awak tulis Dia tanya. "Ya tuan," kata dia, "saya tulis." Polis keluarkan pula surat daripada tahun 1984. "Yang ni pun awak tulis?" Elizabeth terdiam. Pucat gila muka dia. Tergamam dia. Kaku 1000 bahasa lah senang cerita. Perasaan dia masa tu bercampur bau. Takut, happy, semua ada. Adakah ini pembebasan aku? Terdiam 1000 bahasa untuk seketika. Polis tanya pula berkenaan dengan ayah dia, si Joseph. Diam punya diam, dengan rasa berat hati, Elizabeth buat satu deal dengan polis. Dia merayu web kat polis. "Kalau saya cerita pasal Joseph, pasal ayah dia, tolong jangan pulangkan balik saya kepada dia. Jangan pulangkan balik Elizabeth kepada keluarga dia. Terutamanya bapak dia lah." So, polis pun setuju. "Okey, deal. Okey, cerita je. Kita orang takkan pulang balik awak ke keluarga." 24 tahun punya cerita, semua keluar masa tu juga. Dia ceritakan daripada awal, sejak 28 Ogos 1984 tu, apa yang berlaku dekat bilik rahsia bawah tanah ayah dia tu. Semua dia cerita. Berapa kali dia mengandung, berapa anak yang dia ada, yang sepatutnya ada, semualah, semua A sampai Z apa yang berlaku. 24 tahun punya cerita. Air mata tak tahulah berapa banyak yang tumpah dalam tu. Polis yang dengar ni tercengang tenganga dia orang. Sumpah memang dia orang tak sangka, memang dia orang tak pernah terfikir adanya orang yang kena kurung selama 24 tahun oleh ayah dia sendiri. Dah polis dengar macam tu, confirmlah Joseph ni kena tahan. Polis minta dia bawa ke bilik rahsia bawah tanah tu. Tunjuk kat mana bilik rahsia tu. Bawalah dia. Sebab dah kantoi, dah tak boleh buat apa dah. Semua dah terbongkar dah ni. Masa polis datang ke rumah dia tu, daripada bengkel dia nak ke bilik rahsia tu, kau tahu, ada 8 pintu Lepas satu, lepas pintu, lepas pintu, lepas pintu. Semua ada kod rahsia. Dia seorang je tahu pin tu. Sampai je bilik rahsia tu, Stephen ada dalam tu, dan Stephen pun dibawa keluar, diselamatkan. Akhirnya Stephen pun dapatlah tengok awan, dapat tengok pokok, dapatlah tengok dunia luar. Rosemary, bini Joseph, tertanya-tanya, ni apa? Kenapa tiba-tiba polis ramai ni datang rumah? So polis pun jumpa dia dan ceritakan semuanya
dia pun diminta keterangan. Bila dia dapat tahu segalanya apa yang berlaku dalam rumah dia, pengsan terus makcik tu. Rupanya anak yang dia ingatkan lari rumah dulu tu ada dekat bawah rumah dia je. Kena kurung, kena colek. Yang colek, yang kurung tu pula laki dia sendiri. Dan masa tu jugalah dia baru dapat tahu yang Lisa, Monica dan Alexander adalah anak suami dia dan cucu dia. Mananya tak pengsan makcik tu. 24 tahun weh, tak ada orang yang tahu dalam basement tu ada apa, ada siapa, apa yang jadi. Tak ada orang yang tahu. Terbongkarlah segala rahsia yang berlaku dalam rumah tu. Akhirnya penderitaan Elizabeth dan anak-anak dia berakhir juga. Joseph dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup pada Mac 2009 atas tuduhan memperkosa, menganiaya, seksa, menyeksa, mengadakan hubungan sedara, membunuh bayi kembar tadi tu, ingat tak? Dan macam-macam lagi sebenarnya. Banyak dia kena tuduh tu, banyak. Korang fikirlah sendiri apa yang dia dah buat. Tadi aku dah cerita, penat aku cerita. Dia dipenjarakan di Gaston Abbey. Joseph sekarang ni dah berusia 87 tahun, masih lagi dekat penjara tu, dan keadaan kesihatan dia sekarang sangat-sangat teruk. Elizabeth bersama 6 orang anak dia selamat. Sekarang ni Elizabeth dah ditukar identiti. Kalau korang cari Elizabeth Fritzl, memang kes dia ada lah, tapi mana dia, nama dia sekarang tak ada orang pun yang tahu. Ditukarkan identiti sepenuhnya. Kerajaan Austria juga sangat-sangat menjaga si Elizabeth ni. Sampaikan kat mana dia tinggal pun tak ada orang tahu. Kalau ada info pun, kerajaan ataupun mana-mana orang yang tahu, dia akan letak nama kampung yang si Elizabeth ni tinggal, Kampung X. Tu je. Katanya juga Elizabeth ni dah berkahwin dan berbahagia bersama keluarga baru dan anak-anak dia. Nah, tu dia. Penat weh. Penat sebab apa? Banyak pakai energi, banyak marah dalam cerita ni. Geram. Bersyukurlah kita kepada Yang Maha Esa sebabnya hidup kita tak jadi macam tu. Ada juga beberapa filem yang dibuat berdasarkan cerita ni. Aku pun lupa filem apa. Kalau tak silap aku ada antaranya The Room, Basement pun ada kot. Aku pun lupa. Nantilah kita cari sesama. Terima kasih kepada korang yang sudi tengok daripada mula sampai habis. Jangan lupa teruskan menyokong channel Harith Thamsaimon #HariSemalam dengan tekan butang subscribe, like, notification button dan share juga kepada kawan-kawan korang. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok Harith Thamsaimon. Korang nak cerita apa lagi? Komen kat bawah. Semoga kita berjumpa lagi di video hari semalam yang akan datang. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Bye-bye.